Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini bersama saya akan menyoal seorang pakar berkaitan tentang zakat, khususnya pada musim COVID-19. Okey, Assalamualaikum Ustaz Min. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita mulakan, saya perkenalkan. Okey, nama sebenar Haji Muhammad Muhaimin Haji Mat Zaki, berumur 32 tahun, muda lagi ni. Kejayaan semasa guru, berpendidikan ijazah sarjana muda pengajian Islam Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia, sarjana pembangunan Islam Universiti Sains Malaysia. Kini sedang menyambung pengajian di peringkat Doktor Falsafah di Universiti Sains Malaysia, kepakaran dalam bidang pengurusan zakat di Malaysia. Beliau juga telah banyak menulis artikel jurnal, artikel surat khabar berkaitan tentang pengurusan zakat. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin bertanyakan soalan yang pertama. Okey. Negara kita baru-baru ini telah melaksanakan PKP, kita semua tahu, akibat wabak pandemik COVID-19. Apakah yang berlaku secara umumnya terhadap impak ekonomi masyarakat ketika itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sahabat saya Fadil Ustaz Dr. Khairi Al-Hafiz yang sudi untuk menemubual tentang agihan zakat yang saya lebih sinonim kita gelarkan sebagai zakat COVID-19 ataupun COVID-19. Okey, secara umumnya. Dan saya telah secara peribadi telah menulis 2 kertas kerja. Pertamanya untuk Universiti Sains Islam Malaysia dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia berhubung dengan zakat COVID. Okey, baik. Jadi rentetan daripada permulaan secara umumnya Ustaz Dr. Khairi, apabila awal-awal dijalankan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang meliputi seluruh negara, maka saya tertarik untuk mengambil satu petikan dalam ucapan Perdana Menteri kita yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang menyatakan secara jelas bahawa saya juga berharap pusat-pusat pungutan zakat di setiap negeri turut memainkan peranan secara lebih proaktif untuk membantu para asnaf yang saya percaya sedang menghadapi keadaan hidup yang agak lebih sukar pada masa ini. Baik, jadi dalam tanggapan ini di mana bahawa ketika itu ada dalam kalangan mereka yang bukannya asnaf ataupun bukannya mendapat bantuan daripada agihan zakat, tetapi wabak pandemik COVID-19 ini menyebabkan secara tidak langsung mereka juga adalah sebahagian daripada asnaf. Contohnya yang saya boleh bagi, yang pertama seperti mana yang kita sedia maklum, terutama pekerja-pekerja industri yang mengalami impak yang besar, contohnya daripada segi sektor perhotelan, sektor peruncitan ataupun sektor pelancongan, itu sangat terjejas. Jadi mereka ini kehilangan. Bukan semua pekerja mendapat pampasan. Kan saya ambil contoh mudah, pekerja pasar malam doktor, kan sebelum ni mungkin dapat pendapatan sehari, kan saya tengok kawan-kawan ada yang 100, ada yang 200. Tapi bila wabak pandemik PKP ini berlangsung, semua tak boleh keluar rumah. Jadi pergerakan mereka ataupun pendapatan mereka langsung terputus kerana tidak boleh menjual. Ada orang kata, kan, kenapa tak jual online? Bukan semua orang boleh jual online, kan? Contoh di kampung-kampung, ada yang internet pun tak ada, macam mana dia nak beli secara online? Ini yang menjejaskan. Dan alhamdulillah setelah kita buat kajian Dr. Khairi menunjukkan bahawa kesemua 14 negeri telah mewujudkan skim agihan zakat COVID ini bergantung kepada mekanisme yang tersendiri. Cuma ada 3 tu yang utama yang saya dapat kenalkan. Yang pertamanya adalah bantuan kepada golongan yang terjejas, yang memerlukan. Ini yang pertama, golongan yang memerlukan. Jadi saya ambil contoh misalnya Lembaga Zakat Selangor. Mereka buat kerjasama MOU dengan Telekom Malaysia
setelah saya temu bual Fadil Ustaz Hamizul Abdul Hamid, pegawai eksekutif beliau. Jadi mereka buat satu iaitu kalau kita senang ni dia panggil macam satu perisian, akses untuk nak dapatkan bantuan secara atas talian. Jadi mereka lampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan. Contohnya mereka seperti mana Makcik Kiah yang kehilangan pekerjaan misalnya, kan. Jadi dia terus masuk ke dalam akses yang telah disediakan oleh laman web Lembaga Zakat Selangor, masukkan dokumen yang berkaitan dan terus mendapat bantuan melalui yang telah dikreditkan ke dalam akaun penerima masing-masing. Ini satu langkah yang sangat relevan kerana kalau kita tengok waktu PKP ni talian internet itu sangat terhad. Jadi langkah bijak Pusat Zakat, saya ambil contoh Lembaga Zakat Selangor, mereka bekerjasama dengan Telekom Malaysia. Maka Telekom Malaysia ni memberikan sedikit tajaan kepada mereka untuk pegawai-pegawai zakat boleh bertugas daripada rumah. Daripada rumah tu mereka boleh untuk nak memantau bantuan-bantuan kerana kadang-kadang ada yang dalam keadaan terdesak. Sebab wabak COVID-19 ni kalau kita tengok pertama kali berlaku di negara kita, dan saya pasti dan percaya pastinya ada kekangan-kekangan yang berlaku di institusi zakat di seluruh Malaysia. Baik, itu yang pertama. Jadi kepada bantuan kepada yang memerlukan. Yang keduanya adalah bantuan kepada petugas barisan hadapan. Ini yang juga dimainkan oleh pusat-pusat zakat kerana kalau melibatkan peperangan, menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi, bahawa jihad itu bukan sahaja keperluan untuk mereka yang terlibat dalam peperangan, tetapi juga sumber-sumber untuk terjun ke dalam medan peperangan. Saya peribadi telah menebual Profesor Madya Dr. Irfan Muhammad yang merupakan salah seorang pensyarah kanan di Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian. Jadi beliau memaklumkan bahawa persiapan Kementerian Kesihatan seumpama pasukan perang. Jadi bagaimana pasukan perang itu memerlukan senjata dan sebagainya. Jadi dalam konteks COVID-19 ini, pastinya Kementerian Kesihatan memerlukan peralatan-peralatan tertentu. Saya ambil contoh yang mudah. Pada awal pelaksanaan PKP Dr. Khairi, pihak KKM sangat-sangat memerlukan PPE ataupun yang lebih sinonim lah, iaitu PPE, iaitu baju keselamatan. Jadi bagaimana, saya ambil contoh Lembaga Zakat Pulau Pinang, mereka mempunyai bengkel-bengkel jahitan Dr. Khairi daripada kalangan pekerjanya, daripada kalangan asnaf. Maka pekerja-pekerja daripada kalangan asnaf ini diminta untuk menjahit baju-baju PPE itu dan diedarkan ke seluruh hospital di Pulau Pinang yang bertanggungjawab menyelia COVID-19. Itu satu peranan yang sangat proaktif oleh pihak institusi zakat, khususnya terutama kalau kita ambil di sini zakat Pulau Pinang. Dan juga yang kedua adalah zakat Perlis ataupun zakat Pahang yang juga mengedarkan bantuan-bantuan, terus membeli mesin-mesin ventilator dan sebagainya untuk kegunaan hospital. Ini bagi saya satu usaha jihad yang sangat besar, kerana bukan sahaja ketika itu kita menyalahkan pihak lain. Kadang-kadang ada orang kata dah bajet tak cukup, kan, bantuan tak sampai, tapi pihak institusi zakat menggunakan dana yang ada untuk diberikan kepada golongan-golongan yang memerlukan dalam zakat COVID-19 ini. Okey, baik, itu yang pertama. Okey, doktor. Okey, sekarang kita pergi ke soalan yang kedua. Ya. Apakah bagaimanakah asnaf-asnaf dikenal pasti terlibat dalam agihan zakat COVID-19 ini? Okey, baik. Jadi untuk asnaf COVID-19 ini ataupun zakat COVID-19 ini, saya dapat huraikan berdasarkan setelah temu bual secara tidak struktur dijalankan secara atas talian, yang terdapat tiga kategori utama. Yang terlibat dalam pengagihan zakat COVID-19. Yang pertama adalah asnaf fakir dan miskin. Jadi mungkin mereka ini sudah sedia ada menerima zakat sebelum daripada COVID-19 lagi, tetapi apabila berlakunya COVID-19 ataupun pandemik, pelaksanaan PKP, pergerakan mereka terhad, pendapatan mereka terjejas, maka mereka menerima kesan yang lebih buruk. Dan saya terlibat dalam kegiatan sumbangan kepada mereka yang dilanda ataupun yang mengalami masalah pendapatan terjejas ketika PKP ini. Rata-rata ada yang ditemui
mereka ini tidak mendapat bantuan prihatin nasional dan sebagainya, mungkin kerana kealpaan diri ataupun mereka tidak mendaftar. Jadi terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman di dalam kampung. Jadi pertama, asnaf yang layak untuk menerima agihan zakat ini adalah asnaf fakir dan miskin. Jadi ini merupakan majoriti. Tapi saya tertarik, Dr. Khairi, bagaimana usaha-usaha isi zakat. Kebanyakan isi zakat, misalnya bantuan untuk asnaf fakir dan miskin ini dikreditkan pada 25 hari bulan. Itu kebiasaan lah. Ataupun 30 hari bulan mengikut kepada isi zakat. Tetapi ketika mana proses PKP berlangsung, pihak isi zakat mengambil peranan, mengambil inisiatif, mereka mengawalkan agihan. Mereka mengawalkan agihan. Kerana kita sedia maklumlah bila ahli keluarga semua duduk di rumah, kan kebanyakan mereka ini memerlukan kos yang lebih, terutama daripada segi makanan. Kadang-kadang kita kesian pergi ke satu rumah, ada 10 orang ahli keluarga. Cuba kita bayangkan berapa jumlah makanan yang perlu untuk nak diberikan. Jadi asnaf fakir dan miskin ini merupakan asnaf dan ini juga menunjukkan saya mengambil pandangan Asy-Syafi'i yang mengatakan bahawa pemberian zakat kepada golongan fakir dan miskin hendaklah berdasarkan kepada keperluan mereka. Jadi ada hak kifayah yang tertentu yang telah digariskan oleh isi zakat. Baik, cuma saya tertariklah di beberapa tempat bagaimana peranan pemimpin masyarakat. Kadang-kadang mereka yang terima bantuan ni, sedia maklum mereka tak ada akses internet. Jadi waktu PKP ni pejabat zakat ditutup, kan. Jadi saya tertarik bagaimana ada penghulu, bagaimana ada wakil rakyat, bagaimana ada wakil jiran-jiran yang mengambil peranan mengadukan masalah penduduk setempat itu kepada wakil masyarakat zakat. Saya ambil contohlah zakat Pulau Pinang. Zakat Pulau Pinang, mereka sediakan satu iklan sebab sekarang ni orang dah tak baca sangat dah pamphlet Dr. Khairi. Jadi mereka tertarik dengan WhatsApp dan sebagainya, jadi dalam bentuk grafik. Jadi mereka dalam grafik tersebut, dalam infografik tersebut ada 10 talian. 10 talian terus direct sama ada WhatsApp ataupun telefon. Pihak jiran-jiran ataupun masyarakat setempat boleh memberikan aduan kepada pihak zakat Pulau Pinang bagi mana-mana yang mengetahui. Contohnya lah kan, jiran kita memerlukan zakat. Jadi kita telefon pada pihak zakat dan pihak zakat akan datang untuk menyalurkan sumbangan. Itu sangat komprehensif. Sebab kadang-kadang kita kena ingat bahawa perlu ada tukar stigma. Kadang-kadang ada orang kata yang memerlukan itu perlu datang ke pejabat. Sepatutnya pihak isi zakat, mereka bergerak daripada pejabat ke tempat-tempat kediaman yang memerlukan. Itu yang pertama. Jadi asnaf fakir miskin ini merupakan penerima agihan. Yang keduanya adalah asnaf fi sabilillah. Asnaf fi sabilillah ini lebih besar. Menurut Dr. Yusuf Al-Qadri yang pandangan itu sangat diterima terutamanya dalam maslahat di negara kita, iaitu mengatakan bahawa fi sabilillah ini tidak tertakluk kepada aktiviti peperangan semata-mata. Boleh jadi sebagai jihad ilmu. Jadi dalam COVID ini, seperti mana yang saya sebut pada awal mukadimah tadi, bahawa diperluaskan juga kepada barisan petugas barisan hadapan. Kan misalnya doktor, jururawat, kan saya ambil inisiatif bagaimana lembaga zakat Selangor, mereka memberikan makanan kepada petugas-petugas barisan hadapan. Kan kadang-kadang cuba kita bayang, mereka yang pakai PPE, dalam hampir 6 jam, Masya Allah, cuba kita bayangkan 6 jam dalam keadaan yang panas, ditambah dalam bulan Ramadan juga, bagaimana mereka nak pergi keluar kan membeli makanan dan sebagainya. Jadi pihak isi zakat menyediakan makanan untuk petugas barisan hadapan. Ini kena jaga. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak menjaga maslahat mereka, kebajikan mereka, kan cuba kita bayangkan dalam keadaan jumlah pesakit yang ramai, dalam keadaan pakar yang terhad. Bukan semua pakar perubatan boleh menjadi pakar dalam penyakit berjangkit. Hanya pakar dalam penyakit berjangkit sahaja. Ini yang telah saya temu bual pihak-pihak daripada pakar perubatan. Jadi kebajikan pasukan petugas barisan hadapan. Juga saya ambil Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid yang telah memberikan bantuan makanan kepada penduduk-penduduk yang dikuarantin. Kan contoh ada satu tempat misalnya satu wisma yang menjalani PKPB, Perintah Kawalan
pergerakan diperketatkan. Jadi mereka menaja makanan untuk penduduk di situ. Kerana apa? Kerana ada kalangan penduduk ini dia memberi alasan, susah nak dapat makanan dan sebagainya. Dan jadi pihak isi zakat juga secara tidak langsung memberikan bantuan. Dan juga banyak lagi isi zakat yang tidak saya sempat sebutkan di sini, yang mana mereka secara langsung memberikan bantuan kepada waris-waris mangsa yang terlibat masa COVID, misalnya berlaku kematian, jadi mereka memberikan sumbangan agihan kepada waris daripada segi kebumian dan sebagainya. Itu yang kedua. Jadi asnaf yang utama yang telah saya sebutkan tadi, asnaf fakir miskin. Yang kedua asnaf fisabilillah. Ada yang mengatakan, lah mereka ni dah kaya dah doktor. Kan? Doktor-doktor ni, doktor perubatan ni dah kaya dah. Kan? Jadi macam mana dah boleh dapat zakat juga? Okey, baik. Jadi kita kena ingat pandangan Al-Qadari yang mengatakan bahawa juga pandangan dalam mazhab Maliki yang mengatakan bahawa asnaf fisabilillah ini bukan hanya mereka yang miskin saja, tetapi ada dalam kalangan mereka yang berkemampuan, tetapi dengan syarat. Ada syarat dia. Ini yang kita nak highlightkan di sini, dengan syarat bukan untuk kepentingan peribadi tetapi untuk maslahat ummah. Jadi dalam COVID-19 ini, doktor-doktor memang kita tidak nafikan pendapatan mereka tu, terutama doktor pakar, kan mungkin puluhan ribu ringgit. Tetapi bantuan yang diberikan kepada mereka itu bukan untuk kepentingan peribadi mereka, bukan untuk masuk dalam poket mereka, tidak. Tetapi diberikan dalam bentuk mesin, ventilator, ataupun bantuan alat PPE, cecair pembasmi kuman yang digunakan, manfaatnya itu kembali semula kepada ummah ataupun masyarakat. Itu yang perlu untuk kita jelaskan supaya tidak ada salah faham kepada pandangan netizen. Kan sekarang ni banyak kadang-kadang dia tak puas hati, dia terus letak dalam social media kan. Jadi ini juga perlu untuk diperjelaskan. Sebab itulah pentingnya isi zakat saya memberikan cadangan untuk menerangkan kepada masyarakat ataupun golongan agamawan. Yang kadang-kadang masyarakat awam ni bila dia tengok, doktor pakar pun dapat bantuan daripada zakat, kami ni susah tak dapat zakat. Jadi perkara itu perlu diperjelaskan dengan sebaiknya. Baik, yang ketiga adalah asnaf gharimin. Asnaf gharimin iaitu asnaf yang berhutang. Maka di sinilah yang seperti mana saya sebut pada awal mukadimah tadi doktor, ada dalam kalangan mereka ini yang sebelum ini tidak menjadi asnaf zakat. Tetapi secara tiba-tiba apabila wabak pandemik COVID-19 ini berlaku, maka mereka juga tergolong dalam kalangan asnaf. Jadi mereka ini juga turut dapat dibantu. Misalnya kan mereka yang mempunyai hutang yang banyak, dan ketika mana premis perniagaan mereka tidak dapat beroperasi, maka institusi zakat membantu mereka, memberikan bantuan sama ada one off dan sebagainya. Itu perkara-perkara tiga agihan yang dapat dijalankan dalam wabak, dalam agihan zakat COVID-19 ini. Saya ulang balik, yang pertama adalah fakir miskin, yang kedua adalah fisabilillah, dan yang ketiga adalah gharimin. Baik. Okey, betul. Okey, satu penjelasan yang baik daripada Ustaz Min saya pun banyak agak tak tahu tu. Banyak sumbangan pusat zakat rupanya sebab saya pun tak tahu. Okey. Okey, untuk saya, Ustaz, apa Ustaz punya cadangan berdasarkan kajian Ustaz ni temu bual, apakah cadangan Ustaz dalam memperkasakan institusi zakat, khususnya macam sekiranya berlaku lagi PKP berkaitan dengan COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain? Apa cadangan Ustaz? Mungkin Ustaz boleh lontarkan cadangan-cadangan. Okey, baik. Yang pertamanya seperti mana yang saya sebut pada awal mukadimah soalan kali pertama seperti tadi doktor, yang mana pihak institusi zakat tidak terlepas daripada mengalami kekangan, kan. Mungkin secara tiba-tiba semua premis ditutup. Jadi kawalan terhad, dan kita kena ingat petugas zakat juga seorang manusia, bukan robot. Mereka juga mempunyai hak untuk perlindungan diri dan sebagainya. Ada orang kata, kenapa pihak zakat tak datang ke rumah kami? Kan kita tak tahu. Boleh jadi rumah tersebut ada pengidap COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Baik, jadi yang pertamanya pentingnya institusi zakat mempunyai tenaga pakar yang mahir dalam bidang IT, dalam bidang teknologi maklumat. Kerana kalau kita lihat bagaimana bentuk bantuan yang diberikan sewaktu pandemik COVID-19 ini, 80%-nya itu adalah
berdasarkan atas talian ataupun menggunakan internet, misalnya yang dilakukan oleh Zakat Selangor dan sebagainya, maka hampir 80% bantuan itu digunakan salurannya melalui atas talian. Jadi penting kepada kita untuk isi zakat itu mempunyai tenaga pakai yang mahir. Jadi mungkin mereka ada peisian dan sebagainya yang boleh terus berhubung. Yang keduanya adalah dengan cara mempermudahkan urusan agihan zakat. Misalnya dengan tidak memerlukan banyak borang yang diperlukan, kan. Misalnya contoh peniaga, kan, mungkin dia boleh ambil gambar seperti yang dilakukan oleh Zakat Pulau Pinang. Dia mengambil gambar premis perniagaan dia yang tidak dapat beroperasi, ada sedikit perintirafan daripada SSM dan sebagainya, maka boleh layak untuk menerima agihan zakat. Sebab kadang-kadang kita kena faham orang yang memerlukan tu perasaan dia, doktor, dia berbeza, kan. Kadang-kadang dia terdesak, kan. Saya ambil contoh lah, kan, ada anak 6 orang, tengok-tengok berniaga tak boleh, kan. Sebulan boleh tahan lagi, mungkin bulan yang kedua tu dia tertekan, kan. Jadi kalau pihak institusi zakat ini mempermudahkan agihan tersebut, maka sedikit sebanyak dapat membantu mereka yang memerlukan. Baik, yang ketiga saya tertarik daripada asnaf untuk asnaf. Okey, jadi bagaimana kita dapat lakukan, contohnya ketika mana pandemik ini, kita gunakan mungkin ada isi zakat yang mempunyai dalam kalangan penyumbang zakat daripada segi usahawan, kan. Mereka mempunyai usahawan-usahawan, ada pemilik kedai dan sebagainya. Jadi mereka mendapatkan bantuan ataupun mereka mendapatkan bekalan untuk diberikan bantuan itu berupa barangan dan sebagainya daripada kedai-kedai ini, premis-premis perniagaan ini, untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi dalam masa yang sama, kebajikan mereka yang membayar zakat ataupun lebih dikenal sebagai muzaki ini lebih terpelihara, kan. Bertepatan jugalah dengan konsep BMF Dr. Khairi, kan. Kadang-kadang kita sedih juga BMF ni dia bermusim, kan. Jadi pihak institusi zakat sepatutnya mengambil peranan ini untuk membantu usahawan-usahawan yang mereka ini membayar zakat, dan secara tidak langsung waktu PKP ini perniagaan mereka juga tidak terjejas kerana institusi zakat mengambil barangan daripada mereka. Itu yang ketiga. Baik, yang keempat antara cadangan yang lain adalah dengan mewujudkan ataupun melokaliti pusat bantuan agihan. Mungkin contohnya pihak pejabat zakat itu jauh daripada kediaman masyarakat. Jadi bagaimana kaedah yang dapat diaplikasi oleh institusi zakat adalah dengan memberikan kepercayaan kepada wakil setempat. Misalnya, kan, saya ambil contoh, kalau pejabat zakat di Kulim, jadi ada satu kampung di Junjung, jauh, kan, nak pergi, kan. Jadi waktu PKP dengan ada roadblock dan sebagainya, jadi pengagihan saluran itu boleh dilakukan oleh mungkin musi khawiyah masjid ataupun imam ataupun wakil rakyat yang memudahkan, secara tidak langsung memudahkan agihan itu berlaku. Jadi 4 perkara itu wajar untuk kita fikirkan, kerana ini akan memberikan aplikasi pandangan yang baik ataupun buruk kepada pihak institusi zakat. Misalnya lah, kalau kita tengok, kan, sekarang ini banyak pihak yang memuji institusi zakat, kan. Sebelum ni kadang-kadang dia tak rasa pun kewujudan institusi zakat tu, tapi bila berlakunya wabak pandemik COVID-19 ini, doktor, kan, bila bantuan yang agresif dijalankan, bantuan yang mudah untuk diperolehi, maka secara tidak langsung saya fikir bahawa seperti mana kajian yang telah dijalankan oleh Harun Nizam Wahid dan juga Sanim Ahmad yang mengatakan bahawa antara perspektif persepsi negatif yang diberikan kepada masyarakat kepada institusi zakat adalah kerana mereka tidak dapat memberikan bantuan dengan profesional dan juga cepat dan juga pantas. Jadi secara tidak langsung kalau kita tengok sekarang ini, kan, bukan saja agihan zakat itu membuka mata masyarakat Islam, tetapi juga, doktor, masyarakat bukan Islam juga lihat. Contohnya lah, bila mana, kan, di hospital tu campur, kan, ada non-Muslim, ada Muslim. Jadi bila mereka tengok, oh, kan,
zakat ni dapat bantu, kan, dapat bagi bantuan, peralatan, dapat bagi bantuan makanan, maka secara langsung itu bagi saya secara peribadi adalah satu metod dakwah yang patut wajar dipuji. Okey, baik Doktor. Okey, satu penjelasan yang panjang Okey, saya bila teringat Dr. Profesor Madya, Dr. Samni Ahmad ni rasa macam rindu pula sebab dalam mata pelajaran dia. Ya. Beliau Doktor banyak menulis tentang zakat. Ya, betul. Dengan sahabatnya Dr. Haiful Profesor Madya, Haiful Wahid. Ya. Okey Ustaz, soalan saya yang terakhir. Okey, Doktor, apa yang Ustaz ada pembantu peribadi ke di tepi tu? Ada. Saya nak tengok. Ya. Okey, soalan saya yang terakhir ialah okey, apakah kesimpulan yang Ustaz boleh simpulkanlah berkaitan tentang zakat, pengurusan zakat COVID, khususnya pada musim PKP dan COVID-19 ni. Okey, baik. Kesimpulannya saya tertarik Dr. Khairi untuk aku berkongsi satu cadangan model agihan zakat COVID-19. Setelah saya buat kajian sebagainya, saya mewujudkan satu cadangan model agihan zakat COVID-19. Yang pertama adalah daripada segi institusi zakat itu menyediakan dana bantuan segera dan hebahan makluman. Jadi kalau kita tengok banyak poster, banyak infografik kan yang dijalankan secara atas talian. Sekarang ni orang tak baca dah kan, buku-buku kan. Jadi orang yang baca apa? Facebook, WhatsApp. Ini terutamanya generasi Y lah Doktor, kita sekali lah kan. Jadi maknanya awal-awal pandemik itu berlaku, mungkin selepas ini sebab wabak penyakit ini selagi mana tidak ditemui penawarnya ataupun ditemui vaksinnya itu, pastinya harapan ataupun kewujudan itu pasti akan ada. Jadi yang pertama, institusi zakat perlu bertindak agresif pada permulaan wabak penyakit itu berlaku. Yang keduanya adalah penggunaan secara berkesan permohonan dan juga pengagihan atas talian seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Dan seterusnya adalah semakan oleh institusi zakat. Sebab kadang-kadang ada orang kata bagi je lah semua kat orang, tak boleh sebab zakat ni dia ada agihan yang telah ditetapkan kan, tak boleh nak sembrono kita bagi. Itu penting juga untuk kita faham. Dan seterusnya adalah penentuan sasaran dan jumlah agihan. Jadi ini juga penting sebab kita tak boleh pukul rata semua dapat 500 misalnya. Kan, misalnya ada keluarga dia ada anak 10 orang, ada keluarga dia ada anak 2 orang. Jadi mungkin kedua-dua keluarga ini tidak wajar untuk diberikan jumlah agihan yang sama. Jadi melihat kepada keperluan penentuan sasaran dan juga jumlah agihan. Dan yang terakhir adalah agihan secara pengkreditan terus ke dalam akaun bank. Ini juga penting. Dan kadang-kadang seperti mana yang saya sebut, ada keluarga yang tinggal jauh dalam kawasan pedalaman kampung. Jadi sukar untuk pihak pegawai zakat itu dia nak pergi ke tempat tersebut, maka dengan penggunaan boleh jadi selepas ini ada kerjasama dengan bank-bank yang tertentu ataupun institusi perniagaan yang tertentu kan. Misalnya saya ambil beberapa buah institusi zakat yang bekerjasama dengan premi-premi perniagaan, maka diberikan voucher Doktor. Dengan voucher tersebut mereka boleh dapatkan barangan keperluan yang mereka inginkan. Ini satu langkah yang baik untuk kita memproduktifkan agihan zakat di negara kita. Baik, jadi saya rasa itu saja rumusan. Jadi secara tuntasnya berdasarkan saranan daripada Perdana Menteri yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin agar pihak institusi zakat membantu secara proaktif golongan yang memerlukan, maka bagi saya peribadi setelah kita melakukan kajian ke seluruh institusi zakat di seluruh negara, mendapati bahawa kesemua institusi zakat memainkan peranan dalam perkara ini, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, dengan mekanisme agihan yang telah ditetapkan oleh institusi zakat. Kerana kita kena faham institusi zakat ini terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi setiap negeri itu ada corak pentadbiran yang telah ditetapkan. Okey, baik. Terima kasih Doktor. Okey, terima kasih Ustaz ni satu penjelasan, banyak benda juga yang saya tak tahu. Okey, satu penjelasan yang baik berkaitan tentang zakat, sumbangan pusat zakat sendiri.
Okay, kita rasanya tak ada apa lagi yang ingin kita kongsikan. Ya, Mungkin baik. next time nanti saya akan mungkin ada interview yang lain ke. Okay, insyaAllah. Okay. Okey. Kita akhiri kita punya perbincangan kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi